Orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia dahulu diazab daripada si penyembah berhala. Orang yang nyembah berhala tu memang kena azab, tapi dia kemudian diazab. Diazab dulu siapa? Ulama yang tak hendak mengamalkan ilmunya itu. Dia tahu benda tu haram, buat juga. Dia tahu benda tu wajib, ditinggalkannya. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan ulama yang kedua dan tadi. Yang ketiga lagi teruk, dipanggil al-ulama usuk. Ulama yang jahat, yang menjual agamanya, yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Allah dah bagi warning awal-awal lagi dah. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, kata Allah. Dan jangan kamu jual ayat-ayat aku dengan harga yang sedikit. Walaupun dapat dunia ni sekali, semua dia punya dunia ni, tapi di sisi Allah sikit benar. Kerana dunia ni tak ada apa nilainya di sisi Allah Ta'ala. Sebesar sebelah sayap nyamuk pun tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Itu sedikit di sisi Allah. Kita iyalah. Kalau banyak dapat emas 10 jari cincin belaka, satu cincin tu harga 24.4 juta belaka. Tapi di sisi Allah sikit aja. Bagi kita mahal tu, tapi bagi Allah sikit saja. Jadi orang yang menjualkan agama tu harganya sedikit aja, walaupun mendapat jawatan, walaupun mendapat pangkat, walaupun mendapat duit banyak, tapi di sisi Allah terlalu sedikit. Itu ulama kata ulama, dan telah menyebutkan oleh setengah ulama, adalah bagiku taulan yang sangat besar. Taulan tu ni kawan, sahabat yang sangat besar. Lagi banyak ia berbuat kebajikan. Sudahlah besar, banyak menolong aku, banyak berkebajikan kepada aku. Lagi soleh. Soleh tu apa? Mengerjakan segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang. Soleh itu artinya buat sesuatu mengikut cara Islam. Itu soleh. Makan ikut cara Islam, minum ikut cara Islam, berpakaian ikut cara Islam, semayang ikut cara Islam, puasa ikut cara Islam, akhlak ikut akhlak Islam. Apa saja kita buat, dia buat ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Amal soleh mengikut cara Islam. Kerana lain daripada Islam, Tuhan tak terima. Semayang, orang lain semayang juga, tapi kalau tak ikut cara Islam, Tuhan tak terima. Orang Hindu semayang tak? Orang Hindu semayang tak? Semayang. Terima Tuhan ke? Tak. Orang Kristian semayang tak? Semayang, tapi tak terima Tuhan. Orang Buddha semayang tak? Semayang, tak terima dia Tuhan. Yang Tuhan terima ialah semayang ikut cara Islam. Itu pun ada 3 syaratnya. Yang pertama nak cukup, yang kedua nak betul, yang ketiga nak ikhlas. Baru Tuhan terima. Yang pertama nak cukup, waktunya nak cukup, rukunnya nak cukup, segala-galanya nak cukup, syaratnya nak cukup. Yang kedua nak betul, pergerakannya betul, bacaannya betul, niatnya betul, segala nak betul. Yang ketiga biar ikhlas semata-mata kerana Allah. Baru diterima Tuhan, baru dapat pahala. Ada tak orang sembahyang tak betul? Ada ke tak ada orang sembahyang tak betul? Ada tak betul? Apa? Ada baru betul. Orang sembahyang ada tak betul tau. Kadang Fatihah tak betul, kadang takbiratul ihram tak betul, kadang gerak-gerinya tu batal sembahyang dia tak sedar, sujud batal sembahyang tak sedar, rukuk batal sembahyang tak sedar, iktidal nombor 1 banyaknya tak sedar. Goyang-goyang aja tangannya, sami Allahu liman hamidah, goyang tangannya. Dia tak sedar. Kadang-kadang tak ada tumaninah betul, terus sujud je. Dia tak sedar, tak ada siapa nak ngajar ni. Pasal dia masa orang ngajar dia tak nak dengar. Jadi dah sembahyang tak betul. Sembahyang tak betul tu apa? Penat dan lelah saja. Berapa ramai orang yang sembahyang, kata Rasulullah, tiada sembahyang baginya melainkan penat dan lelah. Mesti betul. Kalau dah betul, sudah cukup, kena ikhlas lepas tu. Sembahyang semua semata-mata kerana Allah. Baru diterima Allah Ta'ala. Baik. Ni
adalah taulan yang sangat benar. Kawan betul-betul. Bukan geng auto channel aja. Dia kawan betul-betul. Dia tahu apa kehendak sahabat dia dan dia tahu apa yang dibenci oleh sahabatnya. Kalau sahabat itu susah, dia akan membantu. Kalau sahabatnya perlu pertolongan, dia akan tolong. Itu namanya sahabat. Bukan geng auto channel aja. Itu tak tentu. Itu namanya apa? Fair weather friends. Tahu apa arti fair weather friend? Dia berkawan dengan dia hanya ketika cuaca baik saja. Bila hujan dia ada payung, orang lain tak ada payung, tinggal kamu. Itu fair weather friends. Dia berkawan hanya ketika cuaca baik. Cuaca buruk dia tak berkawan. Tinggal dalam komen. Itu kawan-kawan kita ni jaga kawan dah. Dengan teman-teman kita kena jaga benar-benar. Jangan dapat kawan yang hanya apa? Hanya nak ketika kita senang aja, ketika kita sihat aja, ketika kita sakit sudah. Tak kawan anda. Itu tak betul tu. Yang ini benar. Taulan yang sangat benar. Lagi banyak ia berbuat kebajikan. Lagi soleh. Soleh tu mengikut apa? Mengikut kaedah Islam. Apa saja dia buat ikut Islam. Daripada negeri Ajam. Negeri Ajam ni artinya negeri bukan Arab. Non-Arab. Ajam. Kita ni semua Ajam lah. Kita ni bukan orang Arab. Jadi Malaysia ni negeri Ajam. Thailand negeri Ajam. Negeri Arab apa? Saudi Arabia itu negeri Arab. Lagi Jordan, lagi Syria, lagi Lebanon. Itu semua negeri Arab. Kita ni negeri Ajam, Ain Jim Mim ya, Ajam yang bukan Arab. Dan adalah ia berumah pada Mekah, rumahnya di Mekah. Dan adalah ia sepanjang malam tawaf di Mekah tu, dalam Masjidil Haram tu duduknya. Tiap malam tawaf aja. Kemudian iktikaf, berhenti di Masjidil Haram, duduk di Masjidil Haram tu, iktikaf di situ. Dan iktikaf ia serta membaca Al-Quran sepanjang siang dan malam. Tak ada kerja lain, baca Quran aja. Dan adalah ia atas hal yang demikian itu beberapa lama tahun yang amat banyak. Maka kirimkan akan dia akan emasku. Aku kirimkan dia dengan emasku. Dan belayar aku akan negeri Yaman. Aku pergi ke negeri Yaman. Negeri Yaman tu dekat dengan Arab Saudi lah ya. Dekat Syria sana. Negeri Yaman. Maka dapat aku akan dia sungguhnya sudah mati. Aku dapat dia sudah mati. Dia megang emas aku. Dia nyimpan emas aku. Aku pergi belayar sampai ke Yaman. Bila balik tengok dia dah mati. Maka ia bertanyakan segala anaknya daripada emasku. Orang yang menyimpan emas tu tanya pada anaknya, emas aku tu kemari kan tengok. Mana bubuh dia ayah kamu? Kata. Apa jawab mereka? Maka menjawab mereka itu, tiada bagi kami tahu dan tiada pula kami mengetahui barang yang engkau kata itu. Entah, kata dia, aku tak tahu tak ada pula emas mikir. Aku tak tahu pula mikir ada nyimpan emas pada dia. Ayah aku pun tak pernah cakap. Maka duduklah aku. Ini cerita ulama ni tadi yang menyimpan emas tu kepada kawan tadi. Maka duduklah aku. Hal keadaannya duka cita. Sedih. Hilang emas lah. Banyak pula tu, bukan sikit. Sedih dia. Maka berjumpa akan daku oleh Malik bin Dinar, seorang sahabat namanya Malik bin Dinar. Sahabat besar ni tau, Malik bin Dinar. Dia ni lah tengah berak, suruhnya hambanya bagi baju yang di balik dinding tu, suruh bagi sanu tu. Kata dia hamba tu, ada kalau ye pun apa salah nunggu lepas berak. Kenapa kejap ini aku nak bagi ya? Apa jawab Malik bin Dinar? Apa jawabnya? Kalau aku tunggu sekarang mungkin aku tukar fikiran. Tengah aku mau nak pemurah ni, bagi lah. Ini Malik bin Dinar namanya. Seorang sahabat besar ni. Jumpa dengan Malik bin Dinar. Maka bertanya ia bagiku, apa pekerjaan engkau wahai saudaraku? Kenapa kamu ni sedih benar? Kamu ni murah macam apa? Dia tanya pada orang yang bagi nyimpan emas pada orang tadi ya.
Maka aku khabarkan akan dia akan kisahnya. Aku telah bagi emas sekian kepada seorang. Dia sudah mati. Aku tanya kepada anak-anaknya, anak-anak tak tahu. Maka berkata ia bagiku. Apabila, ini nasihat dia ni, nasihat Malik bin Dinar ni. Apabila pertengahan malam daripada malam Jumaat, tunggu malam Jumaat, tengah-tengah malam tu, dan tiada tinggal di dalam tawaf itu seorang, tengok-tengok di Masjidil Haram tak ada seorang pun tawaf. Masa dulu tengah-tengah malam lengang lah, bukan sekarang ni. Sekarang ni pukul berapa pun kita pergi di Masjidil Haram tu penuh dengan manusia. Walaupun tengah malam nak mencium Hajar Aswad pun tak boleh tengah malam pun. Pasal ramai benar orang. Macam naik haji je. Sekarang ni orang pergi umrah ni macam naik haji. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan lagi ramai, tahu. Malam 27 tu sampai nak masuk masjid pun tak boleh. Sekarang dulu lengang. Masa saya pergi dulu boleh tidur dekat Kaabah tu tau. Lepas subuh tu baring terus tertidur depan Kaabah. Tu masa saya pergi dulu. Tahun berapa? Tahun 80. Perempuan di mana tahun 80? Itulah saya pergi. Mula-mula pergi tahun 80. Masa itu tengah muda lagi, umur 35. Ya? Dah kapal terbang. Kapal terbang yang pertama tahun itu. Saya minta naik kapal, sudah tak ada kapal. Bagi dia kapal terbang. Sampai di Mekah tu, tengok Kaabah dari jauh, saya picit peha aku. Kena ingat. Aku dah sampai ke Mekah, picit peha tu. Cubit dia. Orang terasa sakit. Macam tak percaya. Pagi tadi di Kuala Lumpur, itu terbang, itu petang-petang dah ada di Mekah. Tambah jam 5 jam lewatnya. Jadi dia petang lagi. Masih petang lagi. Kalau di sini dah malam dah. Itu dia. Itu masa itu boleh. Boleh tidur, boleh baring, boleh relax, keliling Kaabah. Tak ada ramai orang. Sampai subuh lagi tak ramai. Tapi kena hari pukul berapa pergilah tu. Tak ada lengang, tak ada ruang. Nak cium Hajar Aswad pun tak ada ruang. Sekarang. Jadi kena buat apa? Kena buat istilam aja. Tahu apa istilam? Istilam apa? Flying kiss. Cium dari jauh. Pahalanya serupa aja, jangan takut. Pahalanya istilam tu dengan betul-betul cium Hajar Aswad serupa aja. Cuma pengalaman tak adalah mencium Hajar Aswad. Tapi pahalanya sama aja. Okey, kata di Malik bin Dinar, bila waktu malam, dah tengah-tengah malam Jumaat, dan tiada tinggal di dalam tawaf itu seorang, tak ada siapa pun tawaf, maka berhenti olehmu di atas sisi rukun. Rukun tu artinya bucu, bucu Kaabah tu. Ada rukun Iraq, ada rukun Yamani, ada rukun macam-macam, 4 rukun tu. Di sisi rukun dan makam. Makam pun ada tempat apa? Bukan ada orang situ. Namanya aja makam Ibrahim, makam Ismail dan sebagainya. Di sisimu dan di sisi rukun dan makam, dan panggil olehmu ya fulan. Panggil nama dia. Wahai saudara. Saudara ni, wahai fulan. Maka bahawa sesungguhnya rohnya itu berkata, katalah ia akan dikau. Rohnya itu akan menjawab. Masa itu kamu kabulkan dia. Maka bahwa sesungguhnya segala orang yang mukmin, artinya arwah. Arwah tu roh-roh. Kalau satu dipanggil roh, kalau banyak arwah. Begitu orang Melayu semua arwah aja. Arwahnya sanu tu, arwah tu sanunya. Itu orang Melayu boleh Sebenarnya arwah tu artinya apa? Roh-roh. Roh-roh orang yang sama ada hidup atau mati. Roh-roh. Yang hidup ada roh tak? Ada roh tak? Puan-puan ni kalau dah banyak-banyak sekali apa panggil? Arwah. Roh-roh puan-puan ni. Bukan dah mati dah. Kalau belum udah mati pun arwah juga. Ini roh-roh arwah. Maka bahawa sesungguhnya arwah yang soleh berhimpun semua hanya daripada rukun dan makam. Mereka tu di rukun-rukun je mereka berkumpul. Rukun ini, rukun ada 4 rukun je. Rukun Yamani, rukun apa saya sudah tak ingat. Nama rukun-rukun tu. Rukun Iraq, rukun apa lagi? Ingat ke Ustaz? Rukun apa lagi? Nama bucu-bucu Kaabah tu. Bucu Kaabah tu bagi rukun corner. Rukun tu artinya corner itu bucunya. Dan makam.
Makam tu ada makam Ibrahim, makam Ismail. Maka bertanya olehmu akan dia daripada emas engkau. Bila menjawab roh tu nanti kamu tanyalah kepada mereka, emas aku di mana? Kata, Maka tatkala adalah malam Jumaat, maka berbuat aku seperti barang yang menyuruh ia akan daku. Kerana yang menyuruh ni sahabat Malik bin Dinar. Maka tiada berkata akan daku oleh seseorang, tak ada seorang menjawabnya. Maka tatkala berpagi-pagi, aku pun berhabarlah akan dia dengan barang yang berlaku perbuatan itu semalam. Maka berkata ia, lelaki itu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Ini bukan mati aja ni tau. Apa saja musibah yang berlaku pada diri kita, sunat kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan mati aja. Kita anggap ini mati. Bila mati baru sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Sebenarnya apa saja. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila berlaku kepada sesuatu musibah, maka berkatalah inna. Mereka berkata, itu orang sabar tu. Orang sabar. Wa basyiris sabirin, kata Allah dalam Quran. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa yang sabar itu? Allazina idza asabathum musibah, iaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa musibah qalu itu bukan mati tau, berkata mereka itu namanya qalu. Apa kata mereka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali, ya. Itu artinya. Disuruh dia menyebut Malik bin Dinar ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya benda yang baik ke benda yang tak baik yang telah berlaku? Benda yang tak baik berlaku, musibah itu, ya. Lelaki ini setengah daripada isi neraka. Rupanya lelaki yang kamu simpankan duit daripadanya, dia itu masuk dalam neraka, sedang berada dalam neraka. Pergilah olehmu lalu kepada negeri Yaman, maka bahawa sesungguhnya dengan dia ada suatu telaga namanya Bir Barhud. Birun Barhud, ya. Bir itu telaga, nama telaga itu Barhud. Di situ ayat itu makruh zati itu, tak boleh ambil uduk, makruh hukumnya, ya. Namanya Barhud. Itu di Yaman. Bukannya makruh aradi, makruh zati. Dia memang memang makruh lah. Zatnya itu makruh. Bila-bila makruh. Kalau makruh aradi dia mendatang. Ini zati. Memang dia makruh hukumnya. Macam laut mati juga makruh, ya. Jadi namanya Bir Barhud namanya. Berhimpun di dalamnya segala nyawa orang yang kena azab dan kena seksa. Rupanya semua nyawa-nyawa, roh-roh orang yang kena azab dan kena seksa itu berada dalam telaga Barhud namanya, telaga Barhud atau Bir Barhud. Bir tu artinya telaga. Ada tak pernah dengar nama Bir Ali? Ada tak? Itu telaga atau telaga Ali. Segala orang yang kena azab seksa itu, roh-rohnya berada dalam telaga Barhud tu. Iaitu di atas mulut neraka. Bir Barhud tu dia berada di atas mulut neraka Jahannam. Dan seru olehmu, ya fulan, wahai saudara. Nama tak khabar. Orang ahli neraka biasa tak khabar namanya, ya. Ahli syurga khabar, ahli neraka tak khabar, kecuali yang sudah masyhur macam Abu Jahal, itu khabarlah. Fir'aun, itu adalah disebut dalam Quran. Kalau saja dia tak khabar, ya. Seru, ya fulan, wahai sanu pada pertengahan malam, maka bahawa sesungguhnya berkata ia akan daku. Maka pergilah aku kepada yang demikian itu. Dia nyuruh aku pergi ke Yaman, singgah ke telaga Barhud. Kamu seru namanya dalam telaga itu, wahai fulan. Artinya dia adil dalam tu. Maka pun dia buat, pergi dia ke Yaman, dia pun seru.
Maka pergilah aku kepada yang demikian itu. Maka tiba-tiba 2 orang datang 2 orang. Keduanya turun, keduanya di dalam telaga itu. Maka bertanya oleh seorang bagi yang lain, man anta? Apa arti man anta? Siapa kamu? Mikir ni siapa? Kata tanya. Dua orang turun pada telaga tu. Kamu ni siapa? Kata orang tu, negur seorang lagi tu. Maka berjawab seorang lagi tu. Ana ruhu rajulin zalimin kuntu ata'atil makusa wa aklul harama farmani malakul mauti ila hadhil bi'ri. Akulah nyawa seorang lelaki yang zalim. Bagi harta manusia adalah aku mendatangkan cukai. Rupanya dia dalam dunia ni dia berkuasa, maka dia bagi cukai. Kamu nak lalu kena bayar, kamu nak masuk gate PGA tu kena bayar cukai. Dia mati rupanya dia azab. Kerana dalam Islam ni bukan ada cukai. Ya, tak ada cukai dalam Islam. Dalam Islam ni ada apa? Ada zakat. Kalau orang kafir ada jizyah. Cukai tak ada. Akulah nyawa seorang lelaki zalim. Bagi harta manusia adalah aku mendatangkan cukai. Dan aku memakan akan harta yang haram. Aku makan tu kata haram. Riba lah, cukai lah, rompak lah, paksa orang lah dan sebagainya. Jangan biasa makan harta yang haram ya. Nanti daging yang tumbuh daripada harta yang haram tu apa jadi? Neraka lah yang layak baginya ya, yang aula baginya. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih, kata Nabi. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lah yang layak baginya. Aku nak betul lah, sebab aku diseksa sekarang ni. Maka melontarkan akan daku oleh malaikat maut kepada telaga ini. Dan bertanya pula orang yang lain tu bagi dia, bagi orang yang nanya tadi mula-mula tu tanya, man anta? Kamu ni pula siapa? Mikir ni siapa? Katanya. Artinya siapa engkau? Maka menjawab orang tu, ana ruhu Abdul Malik ibni Marwan. Ini nama ada. Namanya Malik bin Marwan. Kuntu rajulan zaliman. Ji'tu la u'azziba fi hadhihi fanazala fiha wa sami'tu laha siraqan aziman faqama kullu sya'rin jasadi minal faza'i. Aku nyawa Abdul Malik ibnu Marwan. Ini nama orang ya. Yang ni anak kepada Marwan. Dia hidup di zaman Nabi ni ya. Malik bin Marwan. Dia bukan sahabat ya. Dan aku seorang lelaki yang zalim. Sahabat dia tak ada zalim. Datang aku kerana diseksa aku di dalam telaga ini. Maka turunlah kedua-duanya di dalamnya. Dan aku mendengar bagi keduanya suara menjerit. Menjerit-jerit. Aduh, 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 ayoyo, 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 ayah, ayah, ayah. Oh my God, oh my God. Tahu ke oh my God? Menjerit-jerit. Ondek. Tahu apa ondek? Tak tahu ondek? Cakap rawa tu, ondek. Induk tolok. Tak lalu nanggungnya. Kata. Menjerit-jerit. Suara mereka tu menjerit yang amat sangat besar, kuat penuh jeritnya dan sangat kuat. Maka berdirilah tiap-tiap bulu roma yang ada pada jasadku, pada orang yang pergi ke Yaman tadi nak mencari kereta tu. Semua bulu romanya tertegak berdiri. Kerana takut ke? Kerana seronok. Takut. Berdiri bulu romanya yang ada pada jasadku daripada sangat terkejut pula kemudian menilik aku dalam telaga itu dan memanggil aku ya fulan. Bukan dua orang nanti dia tahu, ada orang lain. Wahai fulan, yang dia apa? Amanahkan duit tu pada orang tu tadi. Orang tu dah mati. Dia tanya, wahai fulan, maka menjawab ia akan daku. Kata. Tahu? Orang tadi menjawab, tahu ke? Yeah.
Ya. Yo, kalau orang Rawa yo kena. Kalau orang Jawa apa? Kalau orang Jawa apa? Nggih kena. Tak ada orang Jawa ke sini? Kau doa. Ya. Kalau orang putih apa? Yes katanya. Wahai fulan, yes. Ya menjawab dah. Maka menjawab ia akan daku. Berbunyi di bawah seksa dan palu. Dengar dia kena seksa, dengar dia kena palu. Palu tahu apa? Kena pelupur. Tahu pelupur? Kena bedal. Lagi? Pelupur, bedal. Lagi apa? Kalau dia bukan orang Melayu ke ni? Apa lagi? Pelupur, bedal. Lagi? Balun. Kena balun. Kena seksa di bawah tu. Dan palu. Maka aku kata baginya, di mana emasku yang telah aku kirim taruh akan dikau? Emas aku yang aku bagi kamu simpan tu mana kamu letak? Nanya kepada orang tadi. Maka menjawab ia, iaitu ditanam di bawah atabah. Bendul. Di bawah atabah, iaitu bendul. Pintu tempat, pada tempat ini. Ada satu tempat tu ada bendul kan. Dia bawah bendul tu aku tanam situ katanya. Atau katanya, maka aku kata, ya akhi. Apa arti akhi? Wahai saudaraku. Ya akhi artinya wahai saudaraku. Dengan mana dosa yang datang engkau pada tempat ini? Kamu tak ada menzalimi kata aku. Kamu tanam bawah benda. Kenapa pula kamu kena seksa sekarang ni? Pasal apa kamu kena masuk dalam telaga barhun ni? Kenapa Allah seksa kamu? Dia pun jawab. Maka menjawab ia, dengan sebab saudaraku yang perempuan. Dia ada adik-beradik perempuan. Maka bahawa sesungguhnya ia adalah faqirah. Apa arti faqirah? Fakir. Kalau lelaki miskin benar, panggil fakir. Kalau perempuan namanya faqirah. Kalau kami fuqara. Kalau kami kami benar fuqara. Itu dia fakir. Ada orang dengar fuqara awal masakin ada? Orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Bukan fuqaha, fuqaha lain. Fuqaha apa? Orang yang handai dalam ilmu fiqh, itu namanya fuqaha. Macam ustaz-ustaz ni fuqaha belakang ni ya. Dia handai dalam ilmu fiqh. Tapi dia mana fuqara ke tak? Fuqara ke tak dia mana? Mana fuqara? Dia mana kaya-kaya belakang. Kalau seorang fakir, ini fuqara ke semua ni? Fuqara. Tak ada tak ada yang fakir pun. Tak ada layak menerima zakat. Fuqara layak menerima zakat. Baik. Ini dia mana ke dia fuqara tadi. Dengan sebab saudaraku yang perempuan bahawa ia sesungguhnya adalah faqirah, maka aku tinggalkan akan dia pada bumi negeri Yaman. Aku biarkan je dia. Maka berkata ia pada bumi negeri Ajam. Maka dia di isrighal, iaitu disibukkan. Syaghalun tu arti sibuk kalau kita baca kitab Hidayatul Salikin akan jumpa banyak. Jangan kamu masyghul katanya. Artinya jangan kamu nyebuk dengan lain perkara daripada zikrullah. Itu apa namanya? Apa nama tadi? Istighal. Jangan kamu nyebuk. Maka diistighalkan, disibukkan aku daripadanya sebab berbuat ibadat dan mujawarah. Mujawarah tu menghampirkan diri dengan Allah Taala. Di negeri Mekah. Dan tiada aku memberi akan dia sesuatu, dan tiada aku bertanya daripadanya. Maka tatkala mati aku, nescaya mengira-ngira Allah akan daku atasnya, dan firman-Nya bagiku, telah engkau lupa akan dia. Kamu dah lupakan dia. Kan dia makan ke, dia minum ke, kamu buat tak tahu je. Kamu ngira kamu aja, kamu ngirakan ibadat kamu aja, kamu ngirakan semayang kamu aja, kamu ngirakan baca Quran kamu saja. Sedangkan saudara kamu yang fakir, yang tak ada apa-apa tu kamu biarkan je. Dia malam lapar. Atas hari lapar apa? Atas hari lapar apa? Bula.
Dia tahu apa bulo ni. Bulo dia. Ustaz tak tahu ni, Ustaz Kelantan ni tak tahu ni. Bulo tahu. Atas dari lapor tu bulo lah namanya. Bulo. Bukan ulo ya, bulo. B-U-L-O. Bulo. Ketintir sangat lapor. Starving kata orang putih. Nak makan benar. Kemudian lupa aku akan dia. Hal keadaannya tertelanjang. Rupanya saudara perempuan itu tertelanjang. Nak berpakaian pun tak ada apa nak dipakai. Dan kau juga yang betul kan tu. Betul lah. Telah engkau lupa akan dia hal keadaannya tertelanjang. Dan engkau juga yang memakai. Kamu patut boleh bagi dia pakaian, kamu tak bagi. Dan engkau lupakan dia. Dengan kelaparannya dia buluk. Padahal engkau juga yang kenyang. Kamu kenyang, muntad. Dah lebih kenyang apa namanya? Muntad. M-U-N-T-A-T. Itu muntad. Makan sampai ke leher tau. Makan lagi. Itu muntad namanya. Apa hukumnya makan macam itu? Apa hukumnya makan macam itu? Itu hukumnya haram. Walaupun halal. Yang dimakan tu halal. Tapi kalau dah sampai nak keluar balik, hukumnya haram. Terlalu kenyang. Itu namanya muntad. Sedangkan kamu tu kenyang. Sedangkan kamu lapar. Demi kebesaranku. Tengok ku tu huruf besar. Kenapa huruf besar ku tu? Artinya Allah lah ya. Demi kebesaran Allah. Ku tu Allah. Dan kekerasanku. Allah tu keras dah. Allah tu apa? Azizun. Artinya keras. Berkuasa. Qahar. Dia qahar. Keras. Bahawa sesungguhnya tiada aku kasih sayang akan orang yang memutuskan kasih keluarganya. Orang yang membiarkan saudaranya menderita sedangkan dia duduk dalam kegembiraan, orang itu tak ada kebiarkan kata Allah. Dia akan diseksa. Jadi perempuan yang duduk di PGA ni, ingatkan ada tak saudara-saudaranya yang menderita di kampung, yang tak makan, yang tak ada pakaian, yang sedang meminta-minta. Kalau ada orang itu jangan dibiarkan, bantu mereka. Kalau tidak, nanti Allah akan siksa kita. Roh-rohnya semua berada di telaga Barhud nama telaganya. Bahawa sesungguhnya tiada aku kasih sayang akan orang yang memutuskan kasih keluarganya. Bahawa pergilah oleh kamu hai malaikatku. Diperintahkan malaikat itu supaya pergi ke mana? Bahawa pergilah hai malaikatku dengan dia kepada Barhud. Barhud. Bi'run Barhud. Bi'run itu telaga, Barhud. Maka bahawa sesungguhnya aku menyeksa dengan dia akan orang yang memutuskan bagi keluarganya. Jangan putus silaturahim antara kita dengan keluarga kita. Tengok di kampung tu, ada tak saudara yang menderita, tolong dia. Ada tak saudara yang tak ada nak makan, tolong dia, bagi dia makan. Kalau setiap bulan lah. Maka mudah-mudahan hai saudaraku bahawa engkau pergi kepadanya dan kau lihat atas halnya. Kamu kena pergi pada dia dan lihat keadaan dia. Dan engkau pinta akan dia, yakni akan saudaraku yang perempuan itu, bahawa menjadikan dia akan daku di dalam halal dan maaf, maka tiada bagiku suatu dosa daripada Allah Ta'ala yang lain daripada dosa ini. Maka pergilah aku. Dia pun khabar, kamu tolong khabar pada saudara aku yang perempuan tu, tolong maafkan aku. Jangan biarkan aku menderita dalam telaga ni. Kata roh orang yang menyimpan duit tadi, yang meletakkan duit tu buah benda tu. Pergi minta pada saudara aku ni, suruh dia ampunkan aku, kerana aku tak ada dosa lain. Aku tak ada ngambil nombor ekor, aku tak ada nyemur kain. Tak ada nyemur kain kentang dada. Aku tak ada nyemur kain kentang dada, aku tak ada karaoke, aku tak ada mencuri, aku tak ada berzina. Dosa aku ini aja, membiarkan saudara aku kelaparan sedangkan aku kenyang. Suruh dia maafkan aku. Maka orang ni pun pergilah. Maka aku pun
Pergilah aku kepada tempat yang berkata ia sesungguhnya emas itu ditanam di sana. Aku tengok buah benda tu betul ada emas. Artinya orang tu tak ada nipu lah. Tapi sedang diseksa. Maka menggali akan dia. Menggali itu bukan bergali ya, menggali itu ngorek. Ngorek ia akan dia. Maka aku dapat akan dia seperti banyak yang aku berikan. Banyak, tak ada sikit pun tak luar. Maka aku ambil akan dia dan lalu aku pergi kepada saudaranya serta aku khabarkan akan dia dengan khabarnya. Maka menjadikan ia akan dia di dalam halal, diampunkannya lah. Kalau begitu ayah ampun kalau dosa saudara ayah itu katanya. Tahu ke ayah? Ayah tahu kan? Orang perempuan selalu melawan dia ayah. Saya tahu. Saya ampun kalau dia katanya. Yakni maaf daripada barang yang telah terdahulu perbuatnya, dan mengadu ia kepada aku, dan akan fakirnya, dan daruratnya. Perempuan tu mengadu kepada aku banyak mah dah jumpa mah balik. Dia mengadu kepada aku tu bukan saya ni, orang yang cerita ni lah. Akan mahnya dah dapat balik tu. Aku ni fakir, aku ni miskin, apa tak ada apa-apa kedana, makan pun tak ada nak makan, kata dia ngadu ya. Dan daruratnya, darurat apa? Keperluan yang sangat-sangat mendesak, itu darurat. Maka aku pun berilah akan dia suatu daripada emas yang dapat itu, dan berpalinglah aku daripadanya. Aku pun sedekahkan sebahagian daripada emas aku tu kepada dia. Dapatlah dia untuk makan, untuk berpakaian dan sebagainya. Maka sayugianya bagi orang mukmin lelaki, cerita tu dah habis dah ni. Ini nasihat bagi kita. Sayugianya, apa dia sayugianya? Kita cakap Melayu ni, apa dia sayugia? Mustahaknya, pentingnya, very important. Bagi seorang mukmin lelaki dan perempuan, bahawa menghubungkan akan keluarganya. Jangan biarkan saudara kita tu menderita. Dan berkasihnya ataupun kekasihnya tu dengan dia, berkasih-kasihanlah dengan dia. Iaitulah setengah daripada segala ibadah yang menghampirkan kepada Allah Ta'ala. Jadi ibadah yang menghampirkan Allah Ta'ala ialah berkasih-kasihan dengan saudara kita. Amat besar pahalanya. Dan barang siapa yang memutuskan keluarganya, iaitu setengah daripada maksiat. Memutuskan silaturahim tu maksiat ya. Lagi satu pendek umur tau. Jangan putuskan silaturahim. Pendek umur. Kalau dia sentiasa menghubung silaturahim, panjang umurnya. Udah ada tak saya cerita di sini. Malaikat maut berjumpa dengan satu orang, dengan Nabi Isa AS. Tengah bersembang tu lalu satu orang. Apa kata malaikat maut? Orang tu 3 hari je lagi umurnya. Kata nanya. Iya ke? Kata Nabi Isa. Kata malaikat maut. 3 hari je. Aku dah tengok, aku balik dari dia tengok takdir di dalam mahfuz. Iya ke? Baliklah malaikat maut tu. Tak ada lagi apa. Selang beberapa bulan lepas itu, datang balik malaikat maut berjumpa dengan Nabi Isa. Sembang balik, sembang anu. Tengah sembang tu lalu orang yang dikatakan 3 hari tu. Padahal dah lalu berapa bulan. Nabi Isa mulalah. Oi, kamu kata umurnya 3 hari je. Ini dah berapa bulan dah. Kamu nipu aku ya? Kata malaikat maut, aku malaikat mana reti nipu. Malaikat reti ke nak nipu? Malaikat reti ke nak nipu? Tidak, malaikat tu la ya'sunallaha ma amarahum. Dia tak reti nak derhaka kepada Allah dengan apa saja yang diperintahkan bagi mereka. Tak ada nipu. Bukan aku nipu katanya. Aku mana reti nak nipu. Tapi yang sebenarnya dia dalam masa 3 hari itu menghubung silaturahim yang telah putus. Dia cari kawan-kawan dia yang lama-lama dulu, dia hubungkannya balik. Dia telefon balik, dia SMS balik. Zaman itu ada SMS kan? Zaman Nabi Isa ada SMS. Contohlah dia SMS balik. Dia hubung balik silaturahim. Maka bila dapat apa itu? Dia pun dipanjangkan Allah umurnya 30 tahun lagi. Padahal di Lauh Mahfuz dia tercatat berapa lama? 3 hari lagi aja. Oleh kerana dia menghubung silaturahim, Allah panjangkan umur. Jadi perempuan kalau nak panjang umur, cari mana classmate yang dulu-dulu yang kita tak pernah jumpa tu. Hubungi balik, telefon dia balik, cari nombor telefonnya, SMS dia balik. Nescaya panjanglah umur.
Ya, nak panjang umur okey, nak mati kejap ni. Udah, apa je? Nak panjang umur okey, nak mati kejap ni. Nak panjang umur. Buatlah ya. InsyaAllah panjang umur ya. Itu menghubung silaturahim. Jangan putuskan silaturahim. Jangan bergaduh saja. Dengan jiran bergaduh, dengan suami bergaduh, dengan adik-beradik bergaduh, dengan mak bapak bergaduh, dengan ustaz bergaduh, dengan ustazah bergaduh. Bergaduh saja. Pasal satu pokok di sempadan. Pokok apa? Bergaduhkan pokok itu. Pokok apa? Pokok apa? Ya Allah, tak tahu dia. Pokok apa? Pokok teroyan. Boleh tahan lah kalau pokok teroyan. Ini pokok terung rembang. Tahu ke apa pokok terung rembang? Terung yang telunjuk tu. Yang bulat-bulat tu. Ya, tu terung rembang namanya. Bukan ditanam pun, dia hidup saja. Bergaduh pasal pokok itulah. Pendeklah umur. Perhatikan tau. Perhatikan orang-orang yang mati muda tu. Biasanya begitulah. Dia bergaduh dengan jiran, bergaduh dengan adik-beradik, bergaduh. Macam-macam bergaduh. Ya. Kenapa? Dia asyik nak marah saja. Bila nak marah, darah menaik. Ya. Bila darah tinggi saja, tak lama lah umur itu. Jadi yang muda-muda ni jaga baik. Kalau nak pendek umur, bergaduh saja kota. Ya. Baik. Besar pahalanya menghubung silaturahim tu. Dan barang siapa yang memutuskan keluarganya, iaitu setengah daripada segala maksiat yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, dan jauhlah ia daripada rahmatnya. Tak rahmat kita. One more time. Tak rahmat kita. Buat apa? Air boleh minum, rahmat buat apa? Bihun boleh mamam, mi goreng boleh mamam, rahmat nak buat apa? Nak melayakkan diri kita supaya dapat masuk syurga. Kerana kita kalau masuk syurga pun dengan rahmat Allah, bukan dengan semayang kita, bukan dengan baca Quran kita, bukan dengan puasa sunat kita. Tak ada. Kita masuk syurga hanya dengan rahmat Allah. Kalau Allah bagi rahmat, layaklah masuk ke dalam syurga. Baik, wallahu a'lam. Dah 42 minit rupanya. Saya ingat baru 10 minit. Ya, kita baca kitab lagi satu ni. Pengajaran yang keberapa? Yang tak dengar. Dengar orang pekak ni bercakap nak kuatkan nak sikit. Berapa? 32. Okey. Saya ni pekak tau. Nak cakap dengan saya kena kuat-kuat. Sikit-sikit tak dengar. Cuma kalau ada perempuan ngumpat saya, sikit pun dengar. Pengajaran yang ke-32. Berkata Allah Ta'ala. Bila berkata Allah Ta'ala apa ini? Firman Allah Ta'ala. Ini bukan Al-Quran. Ini apa? Apa keluarnya? Hadis Qudsi. Hai anak Adam, dengan sekira-kira kadar kasihmu kepada dunia itu, aku keluarkan kasihmu kepada aku daripada hatimu, maka bahawasanya aku tiada aku himpunkan akan kasih bagiku dan kasih bagi dunia dalam hati yang satu. Maknanya apa? Kamu kasihkan dunia, korang kasih kamu kepada Allah. Kamu kasihkan Allah, korang kasih kamu kepada dunia. Kamu banyak ingat Allah, korang ingat dunia. Kamu banyak ingat dunia, korang ingat Allah. Faham tak? Dia tak boleh satu. Ingat dunia dan ingat Allah sekali tak boleh. Kalau ingat dunia, korang ingat Allah. Wirid pun jarang. Semua jarang. Tapi kalau dia ingat Allah, tak ada ingat dunia. Kerana dia ingatkan Allah saja. Jadi yang mana lebih bermanfaat? Ingatkan Allah ke ingatkan dunia? Ingatkan Allah. Dunia ni menipu daya aja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak kehidupan di dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya. Memang dia menipu daya. Dunia ni makin lama makin cantik. Ada bangkangan. Dunia ni makin lama makin canggih. Makin lama makin menawan. Makin lama makin menarik hati. Itu dunia. Makin lama makin anggun. Itu dunia. Tapi manusia makin lama makin berkedut. Makin lama makin kereput. Makin lama makin kecut. Keda.
Ada kepertembungan antara dunia dan manusia. Ada kepertembungan antara manusia dan dunia. Tak ada. Dunia makin maju, makin cantik. Manusia makin mundur, makin kecut, makin lemah. Sebab itu siapa kejar dunia, dia pasti akan tertipu. Tertipu oleh dunia. Dapat dia dunia tak boleh digunakan. Dia dapat dunia kaya raya, umur dah 74, apa guna? Tahu mana orang umur 74? Baru lepas bedah jantung tu. Apa guna? Apa guna? Pergi kedai mamak bagi kopi satu, jangan taruh gula. Sedap ke? Sedap ke perempuan? Apa pasal haji tak boleh taruh gula? Saya ada kencing manis. Budak. Lepas tu haji mau makan roti canai ke? Tak boleh. Saya mana boleh makan roti canai? Banyak minyak, ada kolesterol banyak. Saya tak boleh makan kolesterol banyak. Apa pasal? Pasal apa tak boleh kolesterol banyak? Ya Allah, tak tahu dia main apa? Lemah jantung. Sedap haji. Ini baru masak juga, gulai ada, kari ada. Kari kambing ada, kari lembu ada, kari kerbau ada, kari kari ayam ada. Apa jawabnya? Saya mana boleh makan kambing, mana boleh makan lembu, mana boleh makan kerbau. Apa saja? Saya ada sakit. Sakit apa? Darah tinggi. Oh tak boleh ke? Tak boleh. Kata. Tak apa lagi, jangan makan itu. Darah tinggi itu tak makan. Sekarang ini ada, lain ada. Ini ada sotong, ada ketam, ada udang, ada kerang, ada. Betul? Tak boleh makan pasal apa? Gaut. Habis haji mau makan apa, ini tak boleh, ini tak boleh, tak boleh. Kasihlah itu roti menggali, saya colik sama kopi pahit. Sedap kan? Sedap kan? Itulah dia. Tertipu oleh dunia. Sedangkan duitnya beribu-ribu dalam poket. Berkuasa-kuasa dalam poket. Tapi tak boleh nak digunakan dunia itu. Nak kahwin pun tak boleh. Pasal apa? Kahwin apa? Ketek. Udah terketuk-ketuk. Ada. Tertipu ke tak? Itu yang kata dunia ni menipu daya. Siapa kejar dunia, dia pasti akan tertipu. Wala taghurrannakumul hayatid dunya. Jangan kamu tertipu dengan kehidupan di dunia ini. Okey. Itu dunia ya. Kalau kasihkan dunia, dia tak boleh kasihkan Allah sekaligus tak boleh. Kalau kasihkan Allah, dia tak boleh kasihkan dunia. Itu sebab sahabat-sahabat dulu apa dunia yang ada. Abdul Rahman bin Auf kaya raya. Tapi kerana dunia itu menghalang dia daripada mengingati Allah, habis semua disumbangnya di jalan Allah, diinfaknya di jalan Allah. Padahal kaya raya tu. Pada satu hari dia menunggu kedatangan dagangan daripada Syam. Sampai dia luput satu takbiratul ula, datang masbuk. Bukannya luput satu rakaat. Dia datang lewat sikit. Orang dah takbir, dah habis Fatihah, baru dia Allahu Akbar, lewat sikit. Kerana dia menunggu kedatangan dagangan daripada Syam. Jadi kerana sibuk dengan urusan dunia, lambat sikit, bukan lambat benar. Kita banyak kali lambat benar. Perempuan tak apalah, you are excuse ini ustaz ni. Ada tak pernah lambat datang? Ada tak pernah masbuk? Ustaz buat lah. Ini tak ada masbuk. Dia tak dapat takbiratul ula bersama dengan imam. Itu aja. Dia muafiq juga. Tapi masbuk itulah masbuk Allahu Akbar, tak sama ya. Bukannya tinggal satu rakaat. Lepas itu dikabur kepada Aisyah. Kata Aisyah, patutlah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdul Rahman bin Auf nanti akan masuk syurga merangkak kena. Merangkak kena. Dia mampu ngabur, sahabat-sahabat ngabur pada Abdul Rahman bin Auf. Bila dengar itu Abdul Rahman bin Auf habis dia belanja, diinfakkannya dagangan hari itu, entah berapa ratus ekor unta bawa dagangan tu, habis diinfakkannya jalan Allah kerana dia tak mahu masuk syurga merangkak. Dia nak masuk syurga tanpa hisab. Itu dia Abdul Rahman bin Auf. Apa kesudahannya kita tak tahulah. Dia tak mati lagi masa itu, kita pun belum mati lagi. Rasulullah dah wafat dah. Jadi tak tahu apa kesudahannya. Tapi habis dibelanjakannya di jalan Allah kerana dia tak nak masuk syurga merangkak. Kita kalau dapat merangkak pun jadilah asalkan dapat masuk syurga. Tak usah merangkak mengesut pun jadilah ya. Itu dia. Okey.
Hai anak Adam, warakkan olehmu supaya engkau kenalkan akan daku. Nak kenal Allah mesti warak. Apa arti warak? Pakai jubah macam saya ni pakai serban, pakai kepiah jorin. Itu warak ke tu? Itu tak tentu warak, mungkin wakrak. Tahu? Warak ni kata apa? Meninggalkan sebahagian daripada yang halal kerana takutkan haram. Itu namanya warak ya. Meninggalkan sebahagian daripada yang halal kerana dia takutkan haram. Itu namanya warak. Ya. Kalau benda itu syubhat, dia tak makan. Kalau benda itu meragukan dia tak makan. Kerana dia ikut perintah Nabi. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, kata Nabi. Tinggalkan perkara yang meragukan itu kepada perkara yang tidak meragukan. Itu warak. Yang sapu semua itu apa keluar? Yang semua sapu. Halal pun sapu, haram pun sapu, syubhah pun sapu. Itu apa keluar? Wakrak. Sebut. Wakrak. Itu orang wakrak. Kita nak jadi warak. Yang warak ni bukan saja yang wajib dia buat, yang sunat-sunat pun dia buat banyak-banyak. Dan makruh ditinggalkannya. Itu orang warak. Orang wakrak bantai aja. Jadi biar warak. Warakkan olehmu supaya engkau kenalkan akan daku. Dan kembalikan olehmu kepadaku supaya engkau lihat akan daku. Nak nengok Allah dah. Saya tanya sekali lagi, nak nengok ke tak nak nengok Allah? Nak nengok Allah ada ke dulu kita ni? Ada ke? Ada. Allah tu di mana-mana pun ada. Tapi nampak ke? Nampak ke tak? Nak nengok Allah di mana? Syurga. Syurga tak betul? Syurga. Betul. Nak nengok Allah hanya di syurga. Pada hari itu berseri-seri muka ahli-ahli syurga tu. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, kata Allah. Pada hari itu muka mereka berseri-seri kerana kepada Tuhan mereka dapat melihat. Itu dia di syurga. Nak masuk je. Warak tadi meninggalkan sebahagian daripada yang halal kerana takutkan haram. Takutkan yang haram. Contohnya mi lah. Makan mi halal ke haram? Tak tahu hukum mi. Halal ke haram? Halal. Tapi kalau mi itu diproses oleh orang caya no alit, dia tinggalkannya tangan takut apa? Takutkan jadi haram. Itu contohnya orang warak ditinggalkannya. Kalau dia yang buatnya, ngapa? Kenapa ditinggalkannya? Karena dia takut ada unsur najis di situ. Karena yang memproses itu ada ke belajar taharah? Ada ke dia belajar taharah? Kadang-kadang dia baru mandikan anjingnya tu, dimandikan anjing tu, tangan tu basah lagi, dia ambil tepung, dia ulinya tepung. Dia buatnya mi. Kita tak nampak ni. Kalau nampak udah tentu haramnya. Ini tak nampak. Dia jadikannya mi. Lepas tu kita pun beli mi tu, buat mi kari punya lah sedap. Sedangkan apa hukum mi tu? Apa hukumnya? Syubhah. Itu namanya syubhah. Samar-samar antara halal dan haram. Jadi orang warak dia tak makan kerana takutkan syubhah. Orang wakrak sapu aja. Ustaz ni warak ke wakrak? Ustaz ni warak ke wakrak? Wakrak juga. Ustaz ni warak belakang ni ya. Ni warak belakang. Itu dia. Itu dia. Apa nama tadi? Mi tu tadi ya. Takut dia baru lepas basuh anjir betul dia apanya? Dia ulinya mi tu. Udah uli dia buat mi. Lepas mi kita pun beli. Bila beli buat mi apa? Mi kari. Makan punya lah sedap ya. Rupanya yang makan tu adalah syubhah. Tak tentu halal dan haramnya. Orang yang warak ditinggalkan yang syubhah betul. Tak dia makan yang syubhah. Kita yang perbuatan, kita apa sajalah. Benda yang makruh dia tak buat. Lebih-lebih lagi yang samar-samar antara makruh dan haram dia tak buat. Itu orang warak. Nak saya engkau akan dapat melihat akan daku. Nak tengok Allah kena jadi warak baru dapat. Kalau tidak lambat. Dapat tu dapat tapi lambat. Syarat nak masuk syurga dua aja tuan-tuan dan puan-puan.
wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dua je syaratnya. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi ahli-ahli syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi nak masuk syurga dua syarat je. Apa dia? Apa dia? Beriman dan beramal soleh. Banyak ke sikit syaratnya? Sikit, dua je. Senang ke susah? Senang ke susah? Senang. Apa susahnya? Dua aja. Beriman dan beramal soleh. Senang ke susah? One more time. Senang. Apa yang senang? Apa yang senang? Nyebutnya. Beriman tu bukan senang tu, tahu? Bukan setakat beriman dengan Allah aja, beriman dengan rukun iman yang 6 tu. Yang payahnya beriman dengan hari akhirat. Senang tu tahu. Bolehkah kita udah jadi habuk, udah habis, udah jadi apa, udah jadi debu semua, bolehkah Allah bangkitkan kita ni balik? Senang nak beriman habis tu. Itu baru iman. Amal soleh lagi teruk. Senang kena amal soleh. Apa saja kita buat mesti mengikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Makan cara Islam, amal soleh itu. Berpakaian cara Islam, amal soleh itu. Jadi isteri ikut cara Islam, taat 100% kepada suami, itu amal soleh itu. Kalau ada nengkin suami, amal soleh ke namanya tu. Kalau ada merajuk dengan suami, masamnya dengan suami, amal soleh ke tu. Suami balik masam. Amal soleh ke namanya tu. Payah ya, nyebutnya senang, nak buatnya payah. Okey. Itu dia. Warakkan dirimu, kan dapat kamu lihat akan aku ya. Dan selesaikan olehmu akan dirimu bagi berbuat ibadat. Selesaikan yang wajib buat semua. Yang sunat buat sebanyak-banyak mungkin. Yang makruh jangan dibuat seboleh-bolehnya. Yang haram tinggalkan 100%, jangan buat. Yang harus jadikan ibadah. Itu baru betul-betul ya beribadat nama itu. Karena kita Allah jadikan untuk beribadat kepadanya. Beribadat akan daku supaya sampai engkau kepada aku. Dan sucikan olehmu akan ilmu daripada riak. Jangan ada riak. Saya ngajar ni, mudah-mudahan jangan ada riak, jangan ada ujub, jangan ada takabur. Jangan pula nyelih lepas ini. Mana Ustaz Nasir ni? Tak ada dekat dengan aku ni. Ngapa hendak Ustaz Nasir? Ngapa hendak Ustaz Nasir? Hendak ke apa? Hendak ke envelope. Jangan kerana itu. Lantaklah, adik-adik, idak-idak lah. Tak ada pun tak apa. InsyaAllah bulan depan datang juga. Tapi kalau ada, nyerongin lah. Sucikan hatimu ya. Sucikan olehmu akan ilmunya daripada riak dan sampai kepadamu. Sampai kepada kamu kasihku. Kalau kamu tak ada riak, tak ada ujub, tak ada takabur, tak ada sifat-sifat mazmumah, Allah akan kasihkan kepada kamu. Tidak ada kasih sayang dari Allah. Dan yang keempat, muhimmah. Selesaikan olehmu. Muhimmah apa artinya? Peringatan. Itu muhimmah, peringatan. Selesaikan olehmu akan dirimu dengan menyebut akan daku. Selalu nyebut nama Allah supaya aku sebut akan dikau pada segala malaikatku. Kamu sebut nama Allah, Allah akan sebut balik. Hamba aku menyebut nama aku katanya. Itu sebab kita baca Fatihah tu ada tak dibalas oleh Allah Fatihah kita tu? Ada tak? Ada ya. Itu dia, kita hendakkan balasan dari Allah tu. Itu sebab kita baca. Hai anak Adam, kerana apa engkau kata Allah padahal dalam hatimu lain daripada Allah Ta'ala. Ini sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah, tapi hati tak ingat dengan Allah Ta'ala. Pasal apa kamu sebut ada aku, tapi kamu tak ingatkan aku? Esok ditanya Tuhan, apa nak jawab? Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu bercakap tapi kamu tak berbuat? Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah besar kemurkaan Allah bagi mereka-mereka yang hanya berkata-kata tapi tidak berbuat. Kata bukan main hebat, cakap bukan main hebat, tapi buatnya hidup. Esok ditanya Tuhan, apa nak jawab? Baik, bermula bimbangmu dan cita-citamu itu akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Allah tahu lah dalam hati kita. Allah tahu dah kita ingatkan Allah ke, kita lupakan Allah ke, Allah tahu ke tak tahu. Saya ni ngajar kerana Allah ke atau kerana envelope, tahu ke tak Tuhan?
tahu ya. Dan engkau harap akan yang lain daripada Allah. Bukan Allah yang kita harap yang lain. Dan engkau takut akan yang lain daripada Allah Taala. Itu sebab ada orang naik motor pakai serban. Bila semayang buka serban. Ya. Ngapa? Dia pakai serban ngapa? Jangan tangkap di polis. Tu pakai serban. Bila semayang buka serban. Padahal yang sunatnya semayang ke naik motor. Semayang pakai serban. Ya. Minta maaf boleh bukan ustaz ni, orang lain Jadi bukan senang ni tau. Nak ada ilmu baru boleh. Nak diamalkan ilmunya, nak dilatih diri-diri tu baru boleh. Kalau tak buai aja, labun aja lah ya. Labun kau hebat. Makrifah tapi seolah-olah dia tak kenalkan Allah Taala. Orang makrifah ni mesti ada 4. Yang pertama kenal betul akan Allah Taala. Betul-betul kenal segala kekuasaan Allah Taala, sifat-sifat Allah tu dikenal betul. Yang kedua dia kenal diri dia. Bila kenal Allah dia kenalkan diri dia. Ya, man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Siapa kenalkan Tuhannya maka dia kenalkan dirinya. Yang ketiga dia kenal dunia. Dunia ni menipu daya. Yang pertama kenal Allah, betul-betul kenal Allah. Yang kedua kenal diri dia. Yang ketiga kenal dunia. Yang keempat kenal akhirat. Dia tahu lepas mati tu apa jadi. Dalam kubur macam mana, pada mahsyar macam mana. Dia berhadapan dengan Allah macam mana, hisab macam mana, mizan macam mana, syurga itu macam mana rupanya, neraka itu macam mana rupanya. Dia tahu semua itu. Bila tahu 4 perkara ni baru namanya ma'rifah. Kenal betul-betul. Kalau tidak labun aja lah. Ya. Saya duduk di tempat yang banyak tarekat dululah, once upon a time. Banyak tarekat keliling. Labun bukan main hebat. Di kedai-kedai kopi anu makrifah, ainul yaqin, ilmul yaqin, haqqul yaqin, nurul yaqin. Hebat punya ilmu. Ya, kita tengangin dengarnya. Lepas tu dengar azan di masjid, nehin lagi orang itu juga. Tak ada larang nak pergi ke masjid. Itu makrifah ke tak tu? Tak ada, labun aja labun makrifah. Amalannya tak ada. Tak ada sebut di mana ya, kan tanya dia mula. Ada, saya sudah 74 tahun umur, sudah kutai, tahu ke kutai. Sudah tahu di mana ini ada tarekat, ini mana ada macam-macam, saya tahu semua ya. Berbagai-bagai aktiviti telah saya lalui. Okey. Mana kedainya? Kenapa engkau kata Allah padahal dalam hatimu lain daripada Allah Taala? Bermula bimbangmu dan cita-citamu itu akan yang lain daripada Allah Taala. Dan engkau harap akan yang lain daripada Allah Taala. Dan engkau takut akan yang lain daripada Allah Taala. Kalau dengan lain punya dah takut. Dan jikalau engkau kenal akan Allah Subhanahu wa Taala, apa arti Subhanahu? Subhanah, apa artinya? Maha suci dia. Wa dan Ta'ala amat tinggi. Ya? Allah itu maha suci lagi amat tinggi. Bukan tinggi pokoknya. Apa yang tinggi? Martabatnya, darjatnya, makamnya, itu yang tinggi ya. Nanti bila sebut Subhanahu wa Ta'ala, nak tahu apa artinya? Kita dah sebut je begitu, tak ada dapat apa-apa ya. Dengan sebenar-benar kenalnya, nescaya tiadalah cita-citamu akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Kita akan bercita-cita hanya kepada Allah Ta'ala. Yang lain tak ada wujud, yang wujud hanya Allah Ta'ala saja. Dan tiada engkau takut akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan tiada engkau gerakkan akan lidahmu daripada menyebut-nyebut yang lain daripada Allah Ta'ala. Tak payah sebut yang lain ya. Tak payahlah sebut manusia, tak payahlah sebut apa barang makan, tak payahlah sebut emas perak, tak payah. Hanya sebut Allah Ta'ala. Kerana Allah memiliki segala-galanya. Semua Allah yang punya. Yang ada pada kita ni siapa punya? Allah Ta'ala punya ya. Maka bahawasanya berlambatan bimbang dengan yang lain daripada Allah Ta'ala itu, tutur segala mereka itu adalah sangat dusta. Kalau dia lambat ingat yang lain daripada dengan Allah Ta'ala, itu dusta, itu bukan betul. Kerana dia yang sebenarnya ingat lain daripada Allah Ta'ala. Ingatkan apa? Mamam aja, ingatkan duit aja, ingatkan pangkat aja, ingat macam-macam ya. Itu dusta belaka tu. Kalau dia tidak diikuti dengan perbuatannya, hanya perkataan saja. Okey, last sekali. Hai anak Adam, jikalau engkau takut akan neraka, takut ke?
Takut ke berani dengan neraka? Ndak ke tak ndakkan neraka? Atau lepas ini kerang, nyemua kain ketang dada je. Ya ke? Ha, itu. Lepas ni kerang balik suami, nengkin suami tu. Abang nak lalut je. Ya ke? Ndak ke tak ndak neraka? Balik suami apa buat? Udah. Balik suami apa buat? Senyum. Salam dengan dia. Cium tangan. Peluk dia. Apa? Apa? Ha, ada bantahan? Ha, ya? Nak syurga ke nak neraka? Atas? Buatlah. Ha. Saya dah tua dulu ni, saya dah lantak lah. Ha. Jikalau engkau takut akan neraka seperti engkau takut akan apa-apa, nescaya aku tolong akan dikau daripada sekira-kira tiada engkau ketahui. Kalau betul-betul kita takut dengan Allah, Allah akan bantu, ya. Ha, Allah bantu berbagai-bagai cara. Kalau Rasul, Allah bantu dengan mukjizat. Kalau Nabi, sebelum dia dilantik menjadi Nabi, Allah bantu dengan irhas namanya. Itu benda luar biasa yang Allah bantu, namanya irhas. Kalau dia orang soleh, kalau dia wali-wali Allah, Allah bantu dengan karamah namanya, karamah. Ha, Allah muliakan. Kalau dia hanya orang soleh, ustaz-ustaz biasa aja, Allah bantu dengan ma'unah namanya, ma'unah. Ha, kadang-kadang ada je bantuan dari Allah Ta'ala. Ha, kita minum kedai kopi, ada je orang mayurnya. Ha, itu apa tu? Ma'unah, itu bantuan dari Allah Ta'ala. Ha, ya? Macam-macam. Ha, saya banyak dapat bantuan-bantuan dari Allah ni. Kadang-kadang apa tu udah dapat bagi bawa pisang balik, sudah dapat macam kuih lah bawa balik. Ha, bukan minta ni dah, ya. Nak ngabur bantuan dari Allah Ta'ala. Itu namanya apa? Ma'unah. Pernah sekali kereta saya rosak tau, kalau lepas ngajuk. Telefon ni lama dah cerita, tak berapa belas tahun sudah. Ha, masa itu saya pakai Ford Cortina, tahu? Ada orang kereta nama Ford Cortina. Ha, besar. Drivernya kecil, kereta besar. Rosak kereta tu, tayarnya pecah. Saya pun berhenti di perjalanan. Ha, di dekat RTC sekarang tahu. Dulu namanya Kintatin dekat tu. Ha, di situlah rosaknya. Saya berdiri kereta tu. Atau masa itu bawa kereta aja tahu. Bela kereta tak tahu. Nak nukar tayar pun tak tahu. Ha, tercacak ada berdiri itu. Ha, tengah malam ni dah pukul 10 lebih. Tengah berdiri itu tiba-tiba berhenti satu motor. Tengok menggali dua orang. Menggali pakai serban dua orang. Ha, berhenti dia. Apa kena haji kata dia. Ha, kata saya ni tayar pancat lah katanya. Ha, dia pun turun dari motor. Agaknya pasal dia pun pakai serban. Tengoknya saya pun pakai serban. Geng lah ni dia. Ha, dia turun daripada motornya tu. Dia tanya, ada spare ke? Saya buka bonet tengok. Ha, ini tengok tu. Ha, ada angin lagi ada katanya. Ha, ada jack tak katanya? Ada jack tu jack. Ha, naikkan apa tu? Ha, saya bagi jack tu. Ya. Lepas tu ada tak apa namanya, apa keluarnya? Ha, buka skru tu. Ha, spanner ada tak? Ha, ada semua. Ha, dia pun buat. Saya dekat pun tak ada bagi, je tahu. Saya dekat pun tahu. Haji jauh-jauh, kita tolong haji kata dia. Ha, eloklah dia mukakan tayar, dia ngenakan balik, dia ngetatkan balik, dia masukkan balik. Ha, udah elok tu, saya pun senduk poket nak bagi duit cadangnya. Haji, saya tak mau duit, kita mau tolong saya katanya. Ha, nampak tu. Jadi saya pun balik lah. Tapi masa itu soleh lah, belum buat dosa lagi. Ha, baru lepas ngajuk. Ya, soleh lah tu. Kalau dah balik ke rumah belum tahu lagi, dah tengok WWE Smackdown, soleh ke? Ini belum sampai ke rumah lagi. Ha, ketika itu Allah bantu. Itu namanya apa? Ma'unah. Ma'unah ni bukan yang pakai sorban merah yang di jendalik tu, itu ma'unah juga. Ha, yang dekat tempat ustaz ni. Ha, itu ma'unah. Ha, itu ma'unah kumpulan, ya, grup ma'unah. Ini apa? Pertolongan dari Allah Ta'ala. Ha, itu benda-benda yang luar biasa yang Allah anugerah kepada orang-orang tertentu. Kalau orang soleh dapat ma'unah. Ha, kalau wali-wali Allah dapat karamah. Kalau nabi-nabi sebelum dia nanti jadi nabi namanya irhas. Ha, ya, kalau dia rasul dapat apa? Mukjizat. Ha, ya. Orang derhaka pun dapat. Ha, orang derhaka pun dapat, namanya apa? Istidraj. Perbuatan tu namanya sihir. Ha, tapi bantuan tu namanya istidraj. Ha, macam orang Hindu typosm tu tahu. Ha,
Bukan senang tu tau. Baring atas bara api siapa lalu angkat tangan. Betul narik kereta dengan apa? Dengan tali tu cucuk dengan apa? Cucuk di belakang tu. Yang cucuknya apa? Mata pancing, mata kail, cucuk. Betul dia narik kereta tu dengan tali. Siapa lalu buat? Itu pertolongan dia kata. Pertolongan dari Allah dia kata. Namanya apa? Istidraj. Ya. Allah izinkan tapi Allah tak redha. Izin tanpa redha. Yang 4 tadi izin dengan redha. Itu namanya bantuan dari Allah lah tu. Panjang pula cerita ya. Dan jikalau engkau gemar akan syurga seperti engkau gemar akan dunia, nescaya berbahagialah engkau di dalam 2 negeri, yakni dunia dan akhirat. Itu yang kita minta tu. Rabbana atina, sambung, fid dunya hasanah, lagi wa fil akhirati hasanah, lagi wa qina azabannar. Minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami ni atau berikanlah aku ni kebahagiaan, kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan dalam kehidupan di akhirat. Dunia nak baik, akhirat pun nak baik. Dunia ni apa yang baik? Dapat duit banyak, dapat pangkat besar, dapat kereta besar, dapat rumah besar, ya. Begitu kan? Dapat suami besar, dapat cakap besar lagi, ya. Itu kebaikan dunia yang kita nak. Apa nak? Kebaikan dunia ni apa? Apa nak kebaikan di dunia ni? Yang pertama, hendakkan ketenangan jiwa. Hendak ke tak nak? Yang kedua, hendak ilmu yang memberi manfaat. Hendak ke tak nak? Yang ketiga, hendakkan kesihatan yang baik. Hendak ke tak nak? Yang keempat, hendak rezeki yang halal. Hendak ke tak nak? Yang kelima, dapat bergaul dengan orang-orang yang soleh. Hendak ke tak nak? Dan banyak lagi lah kebaikan-kebaikan dunia yang kita hendak. Di akhirat apa kebaikannya? Apa kebaikan yang hendak di akhirat? Ya Allah, tak nak apa-apa. Nak kena pelupur. Apa yang nak? Syurga aja, lain tak nak. Dalam kubur kena pelupur, tak apa. Kita hendakkan apa? Lepas daripada siksa kubur. Lagi bangkit seperti manusia biasa. Kemudian berkenderaan dari kubur ke padang mahsyar. Kemudian di padang mahsyar kita hendak apa? Hendak apa? Ya Allah, tak nak apa-apa. Lantak le bawah matahari, ya. Matahari berapa jauh dari kepala? Berapa jauh matahari dari kepala? Kalau dapat nikmat, dapat kebaikan, mana duduknya? Di bawah lindungan aras. Hendak ke tak hendak? Itu yang kita hendak tu. Kemudian menerima kitab. Macam mana? Dari belakang, ya? Nak? Dengan tangan kanan. Betul? Betul? Meniti siratal mustaqim, merangkak, ya. Nak kan? Macam mana? Macam mana? Cepat seperti kilat. Ya. Udah betul? Nak masuk dalam syurga. Dalam syurga tak dapat apa-apa, tak apa, ya. Apa nak? Last sekali, nak apa? Melihat wajah Allah. Itu nikmat yang paling besar. Itu yang kita minta tu. Rabbana, tapi kena baca betul-betul. Rabbana, panjang nah tu. Mad jaiz. Mad jaiz apa? Yang nyanyi tu. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 5 harakat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepas tu tarik nafas lain kerana kita wakaf tu. Berhenti tu, ya. Wa fil akhirati hasanah. Tarik nafas lain. Wa qina azabannar. Ada dengung tu. Azabannar. Jangan wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Ayat Quran mesti baca betul-betul. Ya. Mudah-mudahan Allah bagi kita apa kebaikan di dunia dan apa kebaikan yang di akhirat yang kita hendak. Okey. Dan jikalau kamu sebutkan akan daku seperti menyebut akan oleh setengah kamu akan setengah kamu, nescaya memberi salam atas kamu oleh malaikatku. Kamu puji aku, subhanallah, subhanallah. Malaikat bagi salam pada kamu. Salam tu macam mana? Assalamualaikum. Apa artinya? Sejahteralah kepada kamu semua. Ndak ke dak sejahtera ni? Ndak ke dak selamat ni?
Atas selalulah selawatkan Nabi. Selalulah puji Allah, selalulah tahmid kepada Allah, selalulah takbir kepada Allah. Supaya nanti dapat apa? Dapat salam daripada malaikat. Pada pagi dan petang-petang, kejap ni malaikat bagi salam. Assalamualaikum ya Timah, Assalamualaikum ya Munah, Assalamualaikum ya Midah, Assalamualaikum ya Etun. Tak ada ke nama mana? Tak seorang pun tak ada. Ya Allah. Siapa nama-nama ni? Malaikat tu bagi salam pada nama. Nescaya dan jikalau kamu kasih akan berbuat ibadat bagiku seperti kamu kasih akan dunia, nescaya aku permuliakan akan kamu seperti anbiya dan aulia. Ndak ada. Mulia macam nabi-nabi, mulia macam wali-wali. Ndak ke tak ada. Ndak besok bersama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ndak ada. Bersama dengan Syekh Sanusi, bersama dengan Syekh apa lagi ni? Yang perawi hadis Imam Malik, nak kata tak? Bersama dengan Imam Syafi'i, bersama dengan Imam Hanafi, bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Itu yang kita minta, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Bersama, biar kami sama nanti di akhirat bersama-sama dengan masuk syurga bersama-sama dengan orang-orang al-abrar. Al-abrar itu orang-orang yang berbakti, orang yang berkhidmat kepada kamu. Itu al-abrar ya. Seperti imam-imam yang besar-besar, para-para sahabat itu semua orang al-abrar begitu. Nescaya aku permuliakan akan kamu seperti anbiya dan aulia. Jika adalah pekerjaan itu seperti demikian, maka jika kamu cenderungkan akan hatimu kepada mengasih akan dunia, maka lenyaplah itu hampir. Hampir lenyap dia. Dan lenyaplah itu hampir, dan nikmatnya itu hilang, tak dapat tiada. Kalau kerana dunia, hilang nikmat tu. Hampirlah kepada dunia. Tak ada lah ingatkan Allah. Pahala langsung tak ada. Yang dapat mungkin sebahagian dari dunia dia. Tapi kalau kita ambil akhirat, pilih akhirat daripada dunia apa? Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Ya tak? Ya ke tak? Ada pernah tengok ulama-ulama ni melepik sagu ada? Ada tengok ustaz-ustaz ni duduk tepi jalan buat tempurung ada? Dapat dunia tak ada mana? Dapat dunia ke tak? Dapat dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Ada pernah tengok ulama duduk tepi jalan? Tolong kami, bantu kami. Kami ulama melepik sagu ada? Ada pernah tengok Datuk Ismail Qamos duduk tepi jalan minta sedekah ada? Ada pernah tengok Tuan Guru Nik Abdul Aziz duduk tepi jalan minta sedekah ada? Ada pernah tengok Tuan Haji Guru Haji Abdul Hadi Awang minta sedekah ada? Dapat tak dalam dunia? Dunia dapat ke tak? Allah bagi dunia sekali. Tapi syarat kita mementingkan akhirat daripada dunia. Tu apalah Ustaz Ibrahim ada ke minta sedekah di tepi jalan? Ada ke? Dapat tak dunia? Dapat. Baru ustaz kecil baru dapat dunia dah. Akhirat esok mudah-mudahan dapatlah. Kalau ikhlas semata-mata kerana Allah, akhirat pun dapat, dunia pun dapat. Ini contoh depan mata kita, nampak? Jadi jangan kita buat sesuatu tu kerana hendakkan dunia. Wallahu a'lam. Okay, that is all for this morning. Any objection? Any questions?